Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jadi kita tengok yaitu kitab Aqidah Islam Iman Hakikatnya dan Pembatalannya, yaitu muka 85, cara-cara kajian akal pada perkara yang tidak sebut dalam khabar yang yakin. Jadi kita telah sebut bahawa ulama membagikan dalil kata ada Tuhan ni iaitu kepada dua, berdasar kepada kaedah ulama sebut iaitu in kunta mudda'iyan fad-dalil, maka jika engkau dakwa fad-dalil, maka kena cari dalil. Wa in kunta naqilan, jika engkau nakal fasihhah, maka hendaklah cari kesahihan. Maknanya kita duduk di depan dua perkara, iaitu dalil kata ada Tuhan ni, iaitu alam. Alam dunia semua ni ialah dalil kata ada Tuhan. Asyakkun afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Adakah pada kewujudan Allah, pada ada Tuhan itu ada syak? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan dalil kata ada Tuhan ni iaitu Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika adalah kamu dalam ragu-ragu tentang apa yang diturunkan di atas hamba Allah, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka hendaklah datangkan Quran seumpama, buat satu surah seumpama Quran. Kalaulah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan hendaklah kamu panggil saksi-saksi selain pada Allah untuk berhimpun buat Quran kalau boleh ke. Maka pada ketika itu maknanya dalil kata ada Tuhan saat itu, Tuhan sebutnya itu Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah kamu perhati Quran saat itu, maka adakah mereka tidak perhati Quran? Jikalau Quran mari terdatang dari lain pada Allah, nasib ada banyak belawai benda sebut oleh Quran, muka banyak Quran kan 1000 ayat lebih. Mesti ada belaga, ada belawai benda yang sebut oleh Quran saat ni. Dan Tuhan sebut iaitu la ini jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kalaulah akak berhimpun semua jin manusia supaya buat Quran. Syekh Tuhan kata la ini tama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi, tak boleh mereka itu nak datangkan seumpama Quran. Maknanya Quran itu jadi dalil kata ada Tuhan. Dan yang keduanya iaitu dalil kaedah yang kedua, in kunta mudda'iyan, jika akal dakwa
fadalil, maka kena cari dalil. Kalau kita dakwa kata ada Tuhan, kena cari dalil. Dalil mana? Iaitu alam dunia ni. Dunia ni jadi dalil, alam semua ni lah. Lepas tu iktikan cara hak ulama mengkaji bahawa alam ni tak boleh nak buat sendiri, iaitu ada sebut, nanti kita akan sebutlah, kita panggil dalil rujahan biduni murajjihin, dalil gi timbul jadi dengan tak ada murajjih, tak ada yang buat, maka hak tu mustahil juga. Dan ada juga hak yang sebut bahawa apa ni, dalil gile buat contohnya, pakat gile buat, maka itu mustahil juga. Dan yang tiganya orang panggil dalil rujahan, dalil tasalsul, dalil dur, dalil al-itqan wa nizamil alam, dalil itqan, dalil rapi susunnya. Dunia ni rapi susunnya, rabub sistem. Atau orang panggil rabub ya saat ni tu molek. Rabub saat ni tu mukjizat. Maknanya pelik. Tak boleh nak jadi sendiri. Dan yang kelimanya ada dalil lagi, dalil fitrah wal badahah. Cuma dalil fitrah ni dalil perasaan manusia tu sendiri ada perasaan nak kepada Tuhan. Cuma hak sini ni kita kena reti ada kaedah dia, bagi tengok muka 85. Cara kaji akal, maknanya akal nak kaji ni, akal bila kita sebut atau akal. Kita sebut bila kita sebut kata akal, sebelum ada ni kita telah sebut bahawa dalam Islam saat ni tu, dalam Quran tu sendiri tu suruh kita mikir. Suruh kita mikir dan suruh kita perah tenaga fikiran kita. Banyak ayat-ayat tu yang sebut li qaumi walakin aktsaruhum la yafqahun, ada ke? Walakin al-munafiqina la yafqahun. Orang munafik saat itu la yafqahun, dia tak faham. Ada sebut la ya'lamun, tak tahu. Ada sebut li qaumi ya'qilun. Kaum yang berakal. Dan li qaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika la ayatin li qaumi yatafakkarun. Bagi orang yang berfikir. Li qaumi yasma'un. Orang mikir juga. Orang yang dengar yang mikir. Lil alimin. Ada inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Bagi orang yang tahu. Semua saat ni tu. Li qaumi ya'qilun. Semua menunjuk di atas bahawa Islam itu sendiri dan nak supaya kita mikir, dan kena mikir. Maknanya guna otak kita, tu hari kita saat ni. Sebab itulah kita tengok manhaj maknanya neukit dan cara mikir hak ulama Islam saat ni jadi balang, jadi sama berat di antara dalil nakli dan dalil akli. Tak ada kata pergi sengit sebelah dalil nakli saja. Sehingga tinggal dalil akli, dan tidak juga pergi pegang dalil akli, tinggal dalil nakli. Dalil akli, dalil akal, dalil nakli itu dalil Quran, hadis semua itulah. Tapi kita nampak pergi sekali, setiap kali ada sebut dalil nakli, maka ada juga sebut dalil akli. Supaya nak kerana manusia ni dia guna akal ke, dan sebab itulah jadi akal fikiran ni tu sebahagian daripada agama. Dalam Islam itu sendiri, kalaulah kita kata dalam Islam itu sendiri, kalau tak ada, kita tengok dasar dalam Islam Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran asahnya Quran lah. Sebab Nabi sebut taraktu fikum amrain
lan tadillu abadan ma tamassaktum bihi ma kitab Allah sunnata Rasulillah. Dua kali Nabi tinggal tu Quran dengan sunnah dengan hadis. Lepas tu pula ada ijma' lagi. Ijma' saat itu bagi hak setuju oleh ulama al-Islam. Sebab Tuhan sebut, "Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang lawan Rasul selepas daripada ternyata pertunjuk Quran Nabi tim boyak belakang dah, dan dia turut jalan ayat tabi' ghayra sabilil mu'minin, tak ada turut jalan hak orang Islam, orang beriman, mana tak turut ijma'. Maka Tuhan kata orang tu Tuhan akan nyala dalam api neraka. Dan ini yang keempatnya orang panggil kias. Kias ni kalau buat kias ni iaitu kita kias lah. Kalau tak ada kias dalam Islam ni, tentu habis separuh ilmu. Dekat-dekat dengan setengah ilmu habis. Kerana apa? Kerana ilmu tu berdiri di atas kias. Bila ilmu saat ni tu berdiri di atas kias, maka sinilah. Kias ni ya sakup paut dengan logik orang panggil. Sakup paut dengan iaitu mantik. Logik. Iaitu mantik. Dan di sininya muka 85. Iaitu ada sebut sini selepas kita mengetahui pendirian Islam terhadap pemikiran dan penilikan atau penyelidikan. Jadi selepas kita sebut tentang masalah Islam itu suruh kita mikir semua, kita tanya pula apakah jalan-jalan penyelidikan atau kajian akal pada perkara gaib. Jadi alam ni Tuhan bagi pada dua. Iaitu huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Tuhan yang mengetahui alam gaib, alam hak kita tak nampak. Dan alam gaib ni lebih banyak pada alam lihat. Kerana kita nampak ni sikit saja. Dan alam gaib hak kita tak nampak tu banyak lagi. Tuhan bagi pada alam lihat dan alam gaib. Huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Lepas tu kalau alam gaib ni akan nak cari, nak wisapa saat ni. Itu maknanya apakah jalan kaji akan pada perkara gaib atau perkara yang kosong semata-mata. Orang panggil perkara yang tak boleh sentuh. Sebab kita benda hak kita boleh nampak ni tu. Orang panggil benda alam hak dan syahadah, alam lihat atau alam hak nampak ni, ia tak lepas. Ia boleh kita tahu dia melalui panca indera atau pencederaan yang 5 lah. Iaitu kita boleh tengok, boleh dengar, boleh rasa, boleh sentuh, boleh jamuh. Maka 5 ni panca indera. Tapi kalau alam gaib, kita tak boleh sentuh dia. Kita tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh nampak. Maka bila tak boleh nampak, dalam Islam saat itu, kaji akal perkara yang tak ada boleh kita cuba dengan percandera, kita buat lana. Tu situ dia kata sungguhnya jalan penilikan, jalan kaji akal, jalan kaji akal saat itu dapat berjaya dengan 2 jalan. Jalan kaji akal saat itu dapat jaya dengan 2 jalan. Pertamanya dilalah al-iltizam orang panggil. Yang keduanya kias. 2 perkara ni akal saat ni serupa dengan kita kata kita orang benda hak mujarradah. Mujarradah ni benda hak kosong panggil 1 campur 1 jadi 2. 2 jadi 4. Maka benda ni benda kias. Hak kita boleh, kita tak ada nampak, kita tak ada tengok. Bolehlah kalau kita kata kita nak tengok tok buah bola atau buah dia, 2 jadi 4 lah.
Tapi kita katakan nombor saja, kita fikir kata dua-dua campur jadi 4, itu mujarradah, benda kosong ke? Nah, tak ada pakai ada dalam otak kita. Maka pada ketika itu kita boleh melalui kias. Yang keduanya, iaitu dilalah iltizam. Maknanya, kita nak koyak kepada hak kita sininya, iaitu bila bersakut pak dengan Tuhan, contohnya. Tuhan ni perkara gaib. Syurga, neraka, perkara gaib. Dah kita kata, Tuhan lah. Tuhan ni, iaitu perkara gaib. Bila perkara gaib, kita nak kita yakin kata ada Tuhan. Quran tak apalah, kita buat dah kaji memang betul lah. Maknanya, Quran tu jadi dalil kata ada Tuhan. Tapi, kalau kita kata alam ni, dunia ni jadi dalil kata ada Tuhan, maka dia boleh melalui apa? Iaitu, melalui dilalah al-iltizam. Dilalah al-iltizam saat ni petunjuk. Orang panggil hidayah, orang panggil dilalah. Dilalah ni tunjuk. Dilalah mana tunjuk. Tunjuk. Petunjuk yang melazimkan. Yang melazim. Lazim saat ni itu maknanya berhubung. Dilalah ni, iaitu dia menunjuk. Menunjuk di atas sesuatu. Saya nak misal pada wafak kita mudah kini lah. Kita kata, ada kitab. Bila kata, kitab ni duduk di atas meja. Dilalah ianya. Dilalah ke apa? Maknanya, di antara dilalah dia tu banyak lah. Di antaranya kita kata, maknanya, mesti tuai meja ni pandai baca. Tuai meja ni pandai baca. Mesti dia kena pandai baca, muka-muka. Buku saat ni duduk atas meja dia, mesti. Dah orang panggil dilalah, comok. Mesti saat ni tu 100% kok. 30% kok. 50% kok. Itu panggil pangkat dilalah. Pangkat dilalah. Maknanya pangkat. Tunjuk. Bukti saat ni tu di atas sesuatu. Maka iltizam saat ni tu maknanya dilalah. Hak yang menunjuk di atas ada iltizam, ada hubungnya. Saya nak misal contohnya lah. Kita kata air. Air ni, bila kita nampak ikan, contoh kita nampak ikan, mesti ikan saat ni tu, kawasan ni bila kita nampak tu ikan, makna kata, kena ada air. Kerana apa? Kerana dilalah. Iltizamnya, hubungnya, luzum di antara ikan dengan air saat ni tu, luzum yang 100%, ikan tak akan hidup di atas darat. 100% itu dilalah dia. Maknanya bila kita nampak ikan, mesti ada air. Mesti kena ada air. Kerana ikan tak akan hidup tanpa ada air. Kita kata, orang kita buat kaji kita tengok di daunkan, marikh atau mash, orang panggil. Nak tengok kata oksigen ada geduk. Oksigen tu ada geduk. Kalau oksigen ada saat itu, maknanya boleh hidup lah bagainya kerana orang saat itu, kalau nampak orang, maka mesti kena ada oksigen. Kalau ada benda hidup, mesti ada oksigen. Kerana oksigen saat itu, tak ada oksigen, tak akan hidup sama sekali. Orang panggil ada iltizam, ada hubungan di antara benda yang hidup dengan air, dengan oksigen. Sebab tu, supaya tu juga air dengan orang. Orang nak hidup, benda menyawa nak hidup ni, kena ada air. Benda ni orang panggil iltizam, ada hubungnya. Sebab tu, bila iltizam ni ada beberapa pangkat. Bila kita pergi di tempat kampung-kampung yang bukan kampung Islam, contoh kampung Syiah saja. Tiba-tiba sudfah, secara tergepar, kita nampak ada menara masjid. Bila nampak tu masjid, ini mesti kata kena ada orang Islam. Kerana tak mungkin sama sekali ada masjid dengan tak ada orang Islam. Mesti kena ada orang Islam kawasan tu. Kerana masjid dengan orang Islam saat ni tu iltizam. Ada hubungnya. Dan supaya tu juga kita tengok gapo kat tepi jalan semua ni ada iltizam. Dan nampak rumah kita contohnya lah. Ayah dah kata ada.
ada kasut. Maka pada ketika tu luzum ya. Lazim dia tu, dia ada lazim, luzum. Ada ikatan di antara dua benda saat ni tu. Dia ikatan di antara dua saat ni tu. Tingginya 100%. Orang panggil luzum bayyin. Bil makna al-akhas. Hak tu. Hak 100%. Dan ada hak golek. Orang panggil hak golek. Hak golek lah tu. Bayyin. Bil makna al-akhas. Dan ada al-bayyin. Bil makna al-a'am. Dengan makna umum. Lepas tu ada luzum ghairul bayyin. Lazim tapi tak ada pasti. Tak mestilah orang panggil. Supaya kita kata orang dengan kita kata orang dengan gapo hak tak ada, hak tidak semestinya. Taklah 100 lah 20% gitu jelah dengan dia. Kita kata supaya dengan orang dengan kita kata mana yang bertanya ayah dah kedak misal kita kata ada dan tu nampak bajak dak tu bajak ni orang panggil ya luzum dengan orang dengan ayah kita tapi boleh ada anak yang ambil boleh ada orang lain ambil maka pada ketika tu ia tak ada 100 30%, 20% gitu. Sebab tu, kita, bila kita tengok alam ni, orang panggil, ada dunia ni, bila kita tengok ada dunia ni, makna kata, kena ada Tuhan. Sebab, benda ni luzum, orang panggil. Ada bagai, ada dunia, ada alam. Lepas tu kok mana? Tak ada yang mencipta. Ada makhluk, pasti ada al-khaliq. Dan supaya itu juga, supaya kata ada kalam. Quran itu kalamullah. Dia panggil luzum juga. Quran itu kalamullah, kata-kata Tuhan. Apa tak ada mutakallim. Kena adalah yang berkata. Kena ada mutakallim. Kalau ada kalam. Sebab dua itu luzum. Tak ada kalam, tak ada mutakallim, tak boleh hadir. Tak ada orang berkata dengan kata-kata saat ini tak boleh hadir. Benda-benda ni orang panggil luzum. Sebab tu dalam masalah akal kajian logik saat itu kita kena tengok benda-benda ni ada. Supaya kita kata bunyi kereta bawa orang sakit Thailand dan lolai tepi jalan. Mesti kita telitah kepada ada orang sakit dalam tu. Mesti ada orang sakit. Kerana benda tu kata orang sakit ni luzum dengan orang sakit. Orang tak ada muak kayu getah. Orang tak ada muak sekerak. Kerana orang muak orang sakit ya kata. Kata muak orang sakit tu. Maka benda-benda ni tu orang panggil luzum. Orang panggil dilalatul iltizam. Iaitu petunjuk secara luzum, secara ada hubungan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini di antara perkara hak logik, hak mesti. Siapa-siapa pun, bila fikir situ, mesti ke siapa situ. Mohon maaf lah, kaya minum air sikit. Jadi, itulah di antaranya lah. Kita nak ayat hadilatul iltizam. Al-bayyin, ada al-bayyin bil makna al-akhas, ada al-bayyin bil makna al-a'am, ada ghairul bayyin hak tak nyata. Hak tak nyata tu tak nyata benarlah. Hak tak nyata tu hubungnya tak nyata. Tak nyata langsung. Maka hak tu orang panggil dia tak ada nyata pun, tak ada hubungan, ada hubungan pun tak kejap panggil. Tak rapat. Tak ada 100%. Sebab itulah benda-benda ni kita nampak lah. Bila nampak dunia, Tuhan suruh kita fikir ke. Semua saat ni sebab dalam tu luzum ke. Sebab Tuhan sebut,
Nah, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Nah, fa idza antum basharun tantashirun. Tuhan jadikan kamu daripada tanah, maka tiba-tiba kamu tertabur di muka bumi. Nah, fa idza antum basharun tantashirun. Maka tiba-tiba kamu tertabur di muka bumi. Jadi pada ketika itu Tuhan nak ayat kata suruh kita fikir di antara dan manusia ni sebagai makhluk hak timbul di merata tepat ni dia luzum kena ada al-khaliq. Wa min ayatihi an khalaqakum an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita kata tak apalah, kita cari dalil lain. Tuhan sebut ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Tengok Tuhan kata di antara ayat Allah ni itu ialah bumi hok mati maka tiba-tiba menghidupkan. Kerana apa? Kerana benda hok mati saat ni ia tak akan hidup, malaikat kena ada al-muhyi, kena ada yang menghidupkan. Sebab mati saat ni itu tanah kerah kau dekai saat ni itu ia tak akan boleh nak berubah. Malaikat kena ada muathir, kena ada Tuhan hok yang hidupkan semula. Sebab luzum lazim di antara benda tu mesti. Dan wa ayatuhumul lailu naslaqu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Dan di antara ayat dalil dari Tuhan itu iaitu malam. Malam dan siang. Malam Tuhan cabut, kami cabut dan kami lapoh. Mana Tuhan buat sikit-sikit sekali cabut. Maka tiba-tiba kamu duduk gelak. Tak kau hidup jadi gelak tak ada. Tuhan yang mengubahkan jadi gelak. Sebab tu orang panggil luzum, benda-benda lah tu. Lazim di antara, lazim, luzum. Banyak dalil lazim ni panggil dalil logik. Kias dan dalil logik. Sebab tu, dilatul iltizam ialah bahawa tulis ini terikat di antara dua perkara. Di mana apabila engkau gambarkan salah satunya, saya akan gambarkan yang satu lagi. Bila kita gambar nampak atas kereta, contohnya lah. Kita nampak kereta, ada bawa orang sakit, kita gambar tu, pergi nampak je lalu dah. Pergi nampak orang sakit dalam kereta lalu dah. Dan jalan untuk mengambil faedah dari ini dalil ialah bahawa engkau perhati. Kita perhati pada kezahiran apa yang engkau nampak di hadapan engkau. Maka jika akan nampak dengan jalan teliti, melidik, bahawa zahir timbul, mesti ada satu hakikat. Dengan tabiatnya adalah pertimbangan akal bahawa akal percaya kepadanya. Maknanya bila kita nampak sesuatu, kita akan nampak sesuatu lagi. Benda saat ni. Dan jika akal tidak dapatnya di hadapan dua mata akal sekalipun. Kalau tak ada benda tu sekalipun, tapi kita terlitak lagi benda tu. Sebab tu ulama membagi dilalatul iltizam, dalil-dalil iltizam saat itu kepada tiga bagi. Pada tiga bagi. Pertamanya al-lazim al-bayyin bil ma'nal akhas. Orang panggil lazim, hak yang nyata dengan makna khusus. Gapo ya kata? Takrif dia ma yakunu tasawwurul luzum wahdah. Barang yang adalah kita gambar lazim. Gambar lazim ni gambar berhubung di antara dua perkara ni kafian fil jazmi. Cukup pada kita yakin. Kadilalatis sayyaratil is'afiyah alal marid. Supaya dengan tunjuk kereta orang sakit saat ni tu di atas orang sakit. Dua tu tak ada. Tak telitah kau lain. Ya pergi situ lalu. Orang panggil luzum saat ni tu. Luzum saat ni tu. Ya pergi situ lalu dah. Tak pergi lain tak. Tu panggil al-lazim al-bayyin bimana al-akhas. Supaya Quran dengan Tuhan dengan Allah. Bila Quran kalamullah.
Bila kata Quran kalamullah, kena. Bila sebut kalam, kena ada mutakallim. Benda ni tu, ya luzum, ya tak boleh lari dah. Ya mesti. Dan kita kata sejid. Dan menara sejid, tentu kita nampak dengan orang Islam lah. Benda-benda saat ni. Dan musalla contohnya, maka itu kena ada orang semaya, hubung orang semaya. Bunyi suara bel, lazim. Kena ada orang Islam situ. Benda-benda tu panggil luzum, kita tak ada gig lain. Ya telitah benda tu so. Nah, yang kedua, tengok. Kedua itu al-bayyin. Muka 80 ni. Al-lazim al-bayyin bil makna al-a'am. Lazim, hak nyata dengan makna umum. Lahana tarikh dia mayatawaqqafu idrakul luzum. Bagi terhenti, nak dapat luzum saat ni, nak tahu luzum. Ada gelas lah mohon. Maka gitu ya. Bagi terhenti nak tahu luzum baina syai'ain di antara dua perkara ala tasawwuri kulli minhuma. Nah, di atas tasawwur gambar tiap-tiap pada dua perkara. Lahana ya misal sininya. Nah, serupa dengan dia kata seperti menunjuk manusia atas boleh menerima ilmu. Mohon maaf dah. Seperti menunjuk manusia atas menerima ilmu. Orang ni boleh terima ilmu orang. Bila kita tengok orang, boleh ngaji. Orang ni boleh ngaji, boleh cari ilmu. Boleh terima ilmu. Maka tu, hak tu secara umum lah. Ada juga manusia tu pun, hak tak boleh ngaji, bodoh dan sebagainya. Dah gila dan sebagainya. Maka hak tu tak boleh. Tapi orang panggil secara umumnya, bila kita tengok, ternyata bahawa manusia ni ialah makhluk yang boleh terima ilmu. Dan boleh nulis. Manusia ni boleh nulis, pandai nulis. Tapi kadang-kadang, kita tengok dia saat ni kok, manusia saat itu pandai nulis. Nah, tapi boleh ada tak pandai nulis, tapi dia saat ini terima boleh kalau yang ngaji pandai nulis lah. Maka sungguhnya dihukumkan dengan ketetapan perhubungan manusia dengan ilmu tulis tu selepas pada kita menggambarkan tiap-tiap daripada al-malzum iaitu manusia dan lazimnya tetap. Lepas dah kita tengok atau orang ni biasalah tu kan. Umumnya lah tu. Kita nak tengok apa ngaji boleh nulis, boleh ngaji ada ilmu kan. Maka secara umumnya lah tu. Lazim dia, tapi tak semestinya. Tu orang panggil umum. Dan yang tiganya al-lazim ghairul bayyin. Lazim tak ada, tak nyata. Supaya kita kata, di antara 3 bucu contohnya. 3 bucu ni, kena serama. 90 belakang misal. Tak semestinya kadang-kadang bucu saat itu jadi tinggi. Kadang-kadang tu bucu saat itu boleh ada 85, boleh ada 95, 100. 100 apa lagi dah bucu-bucu ni karena benda tu tak ada bayin, tak ada nyata apa. Ya sebut di antaranya lah 2 bucu. Hak tak nyata ke? Supaya 2 garis cek. Hak kita tulis dah. Kita kid atau kita gariskan. Kita kata sama ke? Di antara 2 tu sama tu tak semestinya. Benda tak ada bayin ke apa, tak ada nyata kata mestilah tu tak. Tak nampak kata situ lalu. Tapi kalau kita kata supaya juga kita tepat bucu tak semesti juga. Kalau 4 bucu ada 4 bucu sengit, boleh ada bucu tu luah, boleh ada bucu tersebut. Benda-benda tak ada bayin, benda tu tak nyata, luzum tapi luzum lah di antara benda tu tapi tak nyata. Tu. Mudah saja, tak ada kena payah sangat dah. Kerti tak tu belajar-belajar kita duk ngaji tu. Pahara. Senyap
Duduk di mana? Duk tanya. Tidur habis apa? Ngajak online ni. Ada. Amat ke tidur habis dah. Hari kita buat 2 esok lah. Dan esok sehari lagi tu, insyaAllah lah. Hari kita buat 2 esok tak teruk sangat. Hari ni sehari. Lepas tu esok sehari. Lepas tu cara kedua, benda-benda akal dia tak boleh nak terima, tak boleh nak masuk saat ni tu. Tak boleh nak sapa ni benda-benda yang apa ni akal bila benda-benda mujarradah. Mujarradah ni benda kosong bang, bukan benda dapat dengan pencandera, pencenderaan yang 5. Maka ada cara kedua, cara kias. Kias ni banyak. Dia ada kias aula, ada kias lausufik, ada kias syabah, kias istidlal. Jadi kias ni pun kias mantiki nama dia. Kias mantiki, kias logik. Supaya kita kias. Tuhan sebut wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita kias kata Tuhan sebut wala takullahuma uffin, tak boleh kita kata uff kepada dua ibu bapa. Lepas tu kalau kita sepak tiba hatta maki, kalau lebih lagi lah, itu banyak kias. Kias ni banyak. Ada kias syabah, kias serupa. Saat ni banyak kias aula. Kias serupa. Serupa dengan arak, dengan ketum. Orang ni kias syabah, kias serupa. Sama-sama memabukkan. Ada kias istidlal. Usul fiqh, kias kita buat dalil. Supaya kita dah ambil dalil pada Quran. Hadis contohnya, kata benda ni haram, benda ni tak kena. Maka semua itu ada pada kias istidlal. Kias kita ambil dalil dengan tu. Jadi kias ni ia memberi yakin juga. Terbagi pada 2 bagi. Pertama, kias mantiki. Kias mantik. Iaitu qaulu mu'allafun min qadaya yalzam minal iz'ani ilaiha al-iz'anu bi syai'in akhar. Perkataan disusung daripada qadiyah-qadiyah. Qadiyah-qadiyah ni daripada jumlah-jumlah lah. Supaya kita orang sebut dalam kitab supaya kita koyak kata al-alam mutaghayyir, alam ni berubah. Wa kullu mutaghayyir hadithun, tiap-tiap benda berubah tu ia baru. Al-alam, orang panggil satu qadiyah, al-alam mutaghayyir. Kita tengok juga dah bahawa bismillah. Alam saat ni tu berubah. Kita berubah, kau tua, ubah. Lepas tu pula letih, penat. Dan matahari pula berubah, hormon naik turun. Cik awal duk bergerak. Matahari bulan, semua dah berubah. Tiap-tiap benda yang berubah ni baru. Kerana apa ya baru? Kerana ia berubah tu ia baru. Sebab sukun dengan harakah ni baru berlaku. Ia baru timbul. Baru ada dia. Baru berlaku. Bila dia baru berlaku, mana kata benda tu baru juga. Sebab tu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith. Tiap-tiap benda yang bergerak saat ni, berubah saat ni tu baru. Jadi natijahnya al-alam hadis. Alam tu baru secara kias. Kalaulah kita kata alam tu berubah, tiap-tiap berubah tu baru, moga kita tengok atau baru benda tu, maka kiasnya, mantiknya, alam tu barulah. Alam tu baru. Sebab tu ada yang sebut ke, idza kanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Apabila matahari itu naik, maka siang tu ada. Cerah ada lah.
Lakin syamsa tetapi matahari itu mohon maaf, laisat bitali'ah, matahari tak naik. Nah, kalau apabila matahari naik itu cerah, tapi matahari tak naik. Apa mana? Mana kata siang tu tak ada. Mana kata an-nahar ghairu mawjud. Siang tu tak ada. Tu orang panggil kias. Kita kias. Orang kata kalaulah matahari jatuh kat gelap, tapi matahari tak jatuh. Fikirlah logik otak kita mantikinya, iaitu mana kata mata duk cerah lagi, tak ada gelap lagi. Supaya tu juga. Kalau kita kata matahari itu, kalau matahari naik cerah, tapi matahari tak naik lagi, mana lah? Kita fikir otak kita kias ni, mana kata masih gelap lagi. Tu orang panggil kias. Sebab tu dalam kaedah ilmu usul fiqh, tengok muka 87. Nah, perkara-perkara yakin yang tersusun padanya kias-kias, nah, ulama mengiranya sebagai usul 6, orang panggil. Nah, kias ni supaya pertama panggil al-awwaliyat, awaliyat atau al-awla, hak. Nah, hak kias secara logik. Nah, iaitu hak secara aula, kita tak nampak apa. Kalau Tuhan kata wala taqullahuma uffin wala tanharhuma, maka jangan kata uff. Kalau tu tak leh, sepak godek, kau tak leh lagi lah. Secara awaliyat atau secara al-aula, kiyah aula apa panggil. Supaya kita kata kul, semua tu, semua tu lebih besar daripada juzu. Juzu ni tangan kita juzu. Kul ni semua tubuh kita, maka tubuh lebih besar dari juzu. Maka itu apa panggil? Kias. Aula. Tengok muka 88, huraian secara ringkas. Nah, al-musyahadat yang dilihat. Al-mahsusat. Nah, musyahadat, benda hak kita nampak dan benda hak boleh sentuh. Ilmu pengetahuannya didapat dengan pelihatan dan dengan sentuh. Dia itu qadiyah-qadiyah yang menghukum dengannya oleh penjeraan. Seperti kita kata, matahari itu mencerah dan api itu menghangus. Nah, maka hal ini kias, kerana kita musyahadat, kita tengok. Kenapa api mana pun, api yang kita nampak ni panas. Maka nampak api lain, kita kias lain pun. Supaya tu lah tu. Menggogok kita kias. Dan yang ketiga panggil at-tajribiyat. Tajribiyat iaitu ilmu yang didapat dengan percubaan. Percubaan kita terah tengok. Dan dia ada ittiradul adah. Duk berlakulah tu semua. Tajribiyat supaya kita makan kenyal semua. Sebab tu kita makan nasi kenyal semua. Kita tak nak dah kalau lain nak nasi semua. Kerana walaupun berah hak ni, dengan berah hak lain, hak isak ke apa semua, kita tetap kita kias di atas hak kita duk makan je kenyal semua. Maka pada ketika tu orang panggil musyahad, orang panggil mujarrabat atau tajribiyat. Situ. Yang keempat panggil hadasiyat. Hadasiyat sebenarnya hak agak. Agak ni kira kias juga. Agak-agak api mampu misal. Boleh ada putus piuh. Boleh ada kalulah kita kata kalau api putus piuh. Jadi gitu. Kalau orang katuk jadi gini. Moga benda-benda ni orang panggil hadasiyat. Hak yang misalnya seperti cahaya bulan diambil dari cahaya matahari. Tuhan sebut wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata. Tuhan jadikan bulan hari itu wa ja'alal qamara fihinna nuran jadi cahaya. Jadi cahaya nur. Tapi matahari itu siraj. Siraj saat itu jelit pita. Maka kita kias matahari
cahaya bulan ni ambil pada matahari. Ini orang panggil hadasiyat. Hadasiyat kita kias kata, dia kena ambil situ. Nah, sebab kalau kita terya sendiri, kalau dia sendirinya, jadi, jadi lagu lain pula. Tu panggil hadas. Hadas ni agak-agak. Kias juga. Nah, semua hal itu ada pangkat-pangkat lah. Yang kelimanya mutawatirat. Mutawatirat ni iaitu makrifah yang menghukumkan padanya oleh akal dengan wasitah pendengaran. Hak ni, hak mutawatirat, iaitu hak kita ambil. Orang royak. Nah, jemaah. Supaya hadis mutawatir contohnya. Orang ni ambil pada orang ni, ambil pada orang ni, ambil pada orang ni. Hak orang ambil semua tu tak mungkin kata dia nak bohong, dia nak dusta. Dan yang kena panggil an-nazariyat. Nah, hak ni nazariyat sani hak kita mikir. Hak kita usaha, kaji melalui kita mikir. Itulah saja. Dan kalau kita tengok muka 90 tu kias hamli, kias syarti, kita tak nak ngaji lah tu. Kias istisna'i. Qanun al-'illiyah, qanun tanasub wa nizam al-'alam adalah lebih kurang. Tapi kalau nak tahu tu boleh. Hak ni masuklah ilmu mantik lah bagi kias hamli. Dan kias syarti, kias syarat. Lebih kurang lah kias istisna'i. Hak istisna ni mencakup dengan benda tu lah, lebih kurangnya. Tapi ada sebut tentang bahasa dan sebagainya lah. Lebih kurang situ. Ada kias ilmu usul. Kias dalam ilmu usuluddin. Ini kias. Kias daripada masalah. Sepuluh dalam ilmu usul lah. Kita rasa dah cukup waktu untuk kita ngaji ini. Dan ada laginya. Tengok muka 99 lah. Nanti esok. Esok ni. InsyaAllah dah. Esok. Pukul apa? 10 semua tak? Tapi kita ngaji tak lama lah. Lebih kurang sejam lah. 10 ni lah. 50 minit. 50 minit. Esoknya iaitu tengok muka 99. Manhajul Quran. Manhajul adillah wal barahin al-mantiqiyah. Tengok muka 99. Esok insyaAllah ngaji. Banyak tu sahaja hari ni deh. InsyaAllah deh. Ada bunyi ni. Ya, insyaAllah Ustaz. Ya, banyak sahaja hari ni. Terima kasih semua. InsyaAllah. Lepas tu pelajar-pelajar yang tak ada masuk hari ni tu minta boleh masuk lepek Ustaz. Ngajar lepek tu duk live show juga. Tengoklah. Lebih kurangnya. Itulah saja. Lepas tu esok 10.30 dah. 10.40 itulah. InsyaAllah. Kita ngaji 11.30 gitulah. Buat 2 kali. Kadang sekali tak agak 2 jam. Tak sehat mana. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.